Salam sejahtera dan salam serok kesayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak kini dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya sekiranya berlaku kerosakan jalan raya dan jambatan yang runtuh berikutan hujan lebat serta banjir di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata mereka sentiasa bersedia untuk membaiki jambatan yang runtuh dan jalan yang terputus itu. I think you must see in the social media banyak aduan dari Northern Zone. Jadi kita memang ambil perhatian. So my department are doing our very best to ensure that any infrastructure that is damaged to be dibaik pulih secepat yang mungkin. Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata demikian kepada media ketika ditemui semasa majlis rumah terbuka hari Krismas di kediaman beliau di sini baru-baru ini. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu menambah, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti 77 kawasan berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. Saya telah mengarahkan semua jurutera bahagian di Sarawak untuk berbincang dengan Bomba untuk mengenal pasti dan mengkaji dan study the area, and then we will decide whether preemptive measure should be taken to avoid that causing problem. We also, if it is indicating risk to the penduduk setempat, kita akan memberi amaran kepada mereka. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Pengairan dan Saliran DID Semarahan telah siap membaik pulih benteng di Kampung Asajaya Ulu yang bocor baru-baru ini. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang memberitahu kebocoran dan kerosakan yang berlaku itu berikutan fenomena air pasang besar yang berlaku pada Sabtu dan Ahad lepas. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia itu berkata ia telah mengakibatkan kira-kira 30 buah rumah di situ dinaiki air. Dalam satu hantaran akaun Facebook milik beliau pada Selasa, Datuk Rubiah merakamkan ucapan terima kasih kepada DID Semarahan atas tindakan pantas dan kerja baik pulih yang disegerakan dengan harapan agar fenomena air pasang besar yang akan berlaku semula nanti tidak akan membawa impak yang terlalu besar kepada penduduk setempat. Tambahnya, beliau berharap projek-projek yang telah dicadangkan di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan (IRSDA) dalam menaik taraf benteng-benteng itu bukan sahaja di Asajaya Ulu, malahan kawasan lain termasuk Kampung Tambir dapat diusahakan dan disegerakan. Sementara itu, Serian menjadi satu-satunya bahagian di Sarawak yang masih menempatkan mangsa banjir dan tanah runtuh di dua pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 7 pagi pada Selasa. Dalam satu kenyataan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak mengesahkan dua PPS itu menempatkan seramai 141 mangsa banjir dan tanah runtuh. Manakala 18 lagi PPS seluruh Sarawak telah pun ditutup. Salah satu PPS yang aktif adalah di Dewan Serbaguna Kampung Rimba Padi yang menempatkan seramai 84 mangsa banjir. Manakala satu lagi PPS di Serian iaitu Dewan Kampung Koran Mawang yang menempatkan seramai 57 mangsa tanah runtuh. Bagi laporan pemantauan Monsun Timur Laut MTL 2022, sebanyak 61 lokasi pemantauan dilaksanakan dengan kekuatan petugas seramai 72 orang dan 26 buah kekuatan logistik disediakan. Manakala dengan laporan di Saratok, Persatuan Amal dan Pendidikan Akhlak Ji Yuan San Se Saratok telah menyumbang sebanyak 300 bakul makanan sempena perayaan Krismas dalam satu majlis di sini pada Isnin. Hadir menyempurnakan majlis penyerahan itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri dan Adun Krian Friday Belik di Gelanggang Bola Keranjang Berbumbung Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Min Shin Saratok. Majlis ini turut dihadiri Pengurusi Pertubuhan Meninggikan Akhlak Ji Yuan Shan Sheikh Saratok, Pemancar Lim Guan An dan Presiden Gabungan Persatuan Meninggikan Akhlak Sarawak, merangkap Pengurusi Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cheng Chuan Kor Simanggang, Temenggoh Kwek Ain Seng. Turut diadakan pada majlis berkenaan kempen derma darah bersama pihak tabung darah Hospital Saratok.
Selanjutnya, Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk meneruskan pemberian kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini. Menurut Datuk Seri Anwar, pemberian KGT itu adalah manifestasi ucapan terima kasih Kerajaan Perpaduan kepada penjawat awam di atas kesungguhan yang tidak berbelah bahagi dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada negara dan rakyat. Malah ia katanya juga membuktikan keprihatinan Kerajaan Perpaduan dalam memelihara kebajikan para penjawat awam. Susulan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang penjawat awam persekutuan mengenai perkara tersebut. Rata-rata mereka menzahirkan rasa syukur di atas keprihatinan Kerajaan Perpaduan terhadap kebajikan penjawat awam. Okey, pendapat bagi saya tentang KGT ialah ianya sedikit sebanyak membantu kepada penjawat awam kerana dengan masalah kekangan ekonomi yang sekarang semakin meningkat. So justru itu yang memberikan satu impak yang positif lah kepada penjawat awam. So sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kerajaan baru kerana mengambil berat terhadap semua jasa penjawat awam. Pada pendapat peribadi saya, kenaikan gaji tahunan penjawat awam 2023 banyak memberi manfaat memandangkan sekarang harga barang banyak naik, yuran sekolah pun naik. Jadi saya sebagai penjawat awam mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada kerajaan Malaysia di atas kenaikan gaji tahunan untuk tahun 2023 sebanyak 100. Walaupun 100 ianya memberi kesan dan impak yang baiklah untuk kami sebagai penjawat awam. Kenaikan KGT pada tahun harapan memang benar-benar amat membantu kepada kami penjawat awam dengan kenaikan harga barang yang begitu membebankan, harga-harga yuran dan macam-macam lagi. Bagi kami menampung kos hidup, saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan atas keprihatinan kepada kami. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menjawab fakta, salam UKAS.